أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Baik, Alhamdulillah, Alhamdulillah, syukur banyak kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, rahmat kasih sayang Allah bertemu kita di kesempatan ini untuk sama-sama kita menambahkan maklumat agama kita. Untuk tidak lain, tidak bukan adalah untuk kita mendapatkan keridaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan, puan-puan muslimin yang saya kasihi dan diberkati Allah sekalian, insya-Allah di kesempatan ini kita diberikan tajuk khas sempena memperingati peristiwa Isra dan Mi'raj. Tuan-tuan, puan-puan yang saya kasihi lagi diberkati Allah sekalian, bila kita bicarakan mengenai Isra' dan Mi'raj, ya, saya yakin tiap-tiap tahun kita telah mendengar, ya, daripada ceramah-ceramah, daripada lelaman sosial, daripada mesej-mesej yang dikirimkan mengenai peristiwa Isra' dan Mi'raj ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bila kita mendengar peristiwa Isra' dan Mi'raj ni sekilas pandang sahaja, mungkin kita rasa tak ada apa-apa soalan yang kita ingin ajukan, tak ada perkara yang kita ingin bangkitkan. Tapi tuan-tuan puan-puan sekalian, apabila kita cuba memahami, kita merenung peristiwa itu satu persatu, sebenarnya boleh jadi kita akan timbul pelbagai bentuk persoalan mengenai peristiwa tersebut. Tuan-tuan puan-puan, sebagai contoh kita katakan, ya, bila Nabi SAW ini melakukan peristiwa melalui peristiwa Isra' ini, adakah dia lakukan secara roh saja ataupun roh dengan jasad Rasulullah SAW, kan? Kenapa ya Allah Subhanahu Wa Taala mengaturkan, ya, peristiwa ini berlangsung daripada Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa, kemudian naik ke Sidratul Muntaha. Kenapa daripada Mekah itu kepada Baitul Maqdis? Ya, seperti mana yang kita tahu, cerita ini berdasarkan daripada kata Allah Subhanahu Wa Taala, firman Allah Subhanahu Wa Taala, auzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ya, Maha suci Allah yang telah menjalankan hamba-Nya, iaitu siapa? Nabi Muhammad. Cuba kita lihat ayat ini, ya. Allazi asra bi'abdihi. Allah tak kata rasulihi, tak kata Muhammad, tetapi katakan abdihi. Ini pun juga kalau kita fikir, kenapa Allah kata hamba? Ya, kalau kita fikir betul-betul, orang manusia ni kalau dikatakan hamba tak suka. Kerana kalau kita hamba kepada manusia, kan, kita menjadi hina. Tetapi di sini keistimewaannya, bila katakan hamba kepada siapa? Khalik, kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di situ datang kemuliaan, tuan-tuan puan-puan sekalian. Bukan satu kehinaan kalau kita katakan kita hamba kepada seseorang, datang kehinaan. Tetapi bila kita kata hamba kepada Allah, satu kemuliaan yang Allah berikan kepada seorang itu. Dan hal ini adalah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang mana bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu, ya, di mana Allah Subhanahu Wa Taala menjalankan Nabi Muhammad SAW ini pada malam hari daripada Masjidil Haram di Mekah kepada Masjidil Aqsa di Palestin. Cuba kita lihat, tuan-tuan puan-puan sekalian, ya. Kenapa dijalankan daripada Mekah ke Baitul Maqdis? Cuba kita fikir. Kan? Baitul Maqdis ni, tuan-tuan puan-puan sekalian, ya, adalah merupakan kiblat
yang dipandang oleh siapa? Daripada umat-umat yang terdahulu, ya, daripada umat Bani Israel, kan? Nabi Musa, Nabi Isa dan yang seumpama dengannya. Nah, Kaabah pula adalah kiblat yang dipandang oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa perjalanannya seperti itu? Kerana itu antara lain tuan-tuan puan-puan sekalian nak menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengiktiraf apa? Mengiktiraf bahawasanya apa yang dibawa oleh nabi-nabi terdahulu. Siapa itu? Nabi Musa, Nabi Isa dan yang seumpama dengannya. Ya, yang mana bertawajuh ataupun berkiblatkan kepada Baitul Maqdis, dan itu juga yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atas perintah Allah Subhanahu wa taala apabila mula melaksanakan solat sebelum berpindah kepada Mekah ataupun Kaabah, tuan-tuan puan-puan sekalian, kan? Lihat, bila kita baca sebentar lalu mungkin kita tak rasa apa-apa, tapi kalau kita lihat secara perlahan, kita lihat rupanya begitu, rupanya ada sebab-sebabnya. Kenapa perjalanan tersebut tu? Kan? Perjalanan tersebut tuan-tuan daripada Mekah kepada Baitul Maqdis ini ya memakan masa hampir sebulan kalau naik unta, kan? Pada ketika itu tuan-tuan puan-puan sekalian, orang Quraisy yang tak percaya ni tuan-tuan puan-puan sekalian, beliau sendiri mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, perjalanan kami ini berlangsung selama 1 bulan. Bagaimana kamu dapat melakukannya dalam masa 1 malam kurang daripada semalam sahaja? Tapi kita lihat, ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan perkara tersebut dalam masa yang begitu singkat. Dan tak kala diceritakan, dihabarkan cerita ini kepada para sahabatnya, ya, mereka bertanyakan tentang sifat-sifat Baitul Maqdis ni bagaimana. Kita lihat tuan-tuan puan-puan sekalian, kan? Kenapa ditanya sifat-sifat itu? Supaya Nabi SAW dapat menceritakan sifat-sifat tersebut. Dan tempat itu, Baitul Maqdis ni maknanya bukan orang tak pernah pergi, orang pernah pergi. Jadi bagi orang yang tahu, dia akan dapat yakin bahawasanya betul itulah seperti mana yang Nabi SAW gambarkan. Lebih hebat lagi apa tuan-tuan dan puan sekalian, dalam perjalanan tersebut Nabi SAW nampak ada sekumpulan golongan yang dalam perjalanan kan menaiki unta. Nabi menghabarkan dan orang ini akan datang pada waktu sekian-sekian-sekian. Dan betul, kejadian tersebut, orang golongan itu datang bersama unta mereka, rombongan mereka itu pada waktu yang telah Nabi SAW katakan. Kan? Nah, Nabi berjalan melalui roh, mimpi sahaja ataupun dengan jasadnya. Kalau kita kata tuan-tuan, ya, melalui mimpi lah kita kata. Kalau melalui mimpi, saya tak rasa ada orang yang ingin mempersoalkan. Kalau contoh saya katakan, semalam saya bermimpi, saya pergi ke mana? Ke Mekah contohnya. Orang akan, penerimaan orang tu bagaimana? Setakat mimpi je, semua orang boleh mimpi. Saya pun boleh mimpi. Kan? Tetapi, di sini datangnya tentangan daripada orang kuat dan sebagainya. Kerana apa? Nabi SAW bukan pergi itu di Isra' itu bukan dalam keadaan bermimpi, tapi dalam keadaan yang nyata, yaqza dengan jasadnya, kan? Kita lihat tuan-tuan puan sekalian tentang perkara ini, ya. Dan satu lagi kita nak kata, boleh ke lakukan demikian tuan-tuan puan sekalian, kita kena ingat. Yang membolehkan ni bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Yang membolehkan ini adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah SWT mampu lakukan sahaja perkara-perkara tersebut, tak jadi masalah apa-apa. Kan? Dan Nabi dilihatkan ya tentang perkara-perkara yang berlaku semasa perjalanan itu. Kalau kita baca riwayat-riwayat yang lain, ya, kita lihat itu sebagai bukti, ya, tentang perjalanan itu adalah perjalanan yang benar. Jadi kita harus imani perkara tersebut. Kan? Lepas tu apa lagi kita nak katakan? Kemudian Nabi SAW naik Mi'raj, Isra' tu daripada apa? Mekah, Kaabah tu Mekah ke Baitul Maqdis, ya. Kemudian Mi'raj itu naik ke Sidratul Muntaha. Baik. Bila naik ke Sidratul Muntaha ni tidak diceritakan secara tegas ataupun secara rinci perkara itu berlaku. Kenapa pula? Isra' tadi ada cerita banyak, tapi Mi'raj ni tak cerita banyak, tuan-tuan puan sekalian. Kan? Kenapa? Begini tuan-tuan puan sekalian ni.
bila Nabi Mi'raj ni, Nabi sedang berada dalam situasi suasana yang di luar daripada kemampuan akal kita untuk berfikir menggambarkan. Ini merupakan perkara-perkara yang gaib yang kita tak tahu, tuan-tuan puan-puan sekalian, kan? Kalau yang tadi itu daripada Mekah, kan, pergi ke Baitul Maqdis itu, ya, Masjidil Aqsa, itu manusia masih dapat gambarkan, masih dapat mengetahui. Tetapi bila Mi'raj ini, Nabi pergi langsung ke Sidratul Muntaha ini, tidak dapat digambarkan apakah perkara-perkara yang berlaku di situ. Kalau Nabi ceritakan juga kepada kita, mungkin akal kita akan tidak mampu memikirkannya. Saya berikan contoh, tuan-tuan puan-puan sekalian. Dalam hal yang tadi kita katakan, contoh ya, antara peristiwa tentang balasan bagi orang yang memakan riba dan juga harta anak yatim dan seumpama dengannya. Contoh yang seperti itu. Akal kita akan berkata, bagaimana ya orang ini boleh diseksa sedangkan waktu tu syariat itu belum lagi disyariatkan. Belum dikatakan tentang pengharaman riba, makan harta anak yatim. Nampak tak? Betul lah kita seperti itu. Akal kita, tuan-tuan puan-puan sekalian, kita ni fikir ikut urutan. Maknanya apa? Pertama, nak kena ada syariat. Bila ada syariat, Tuhan kata tak boleh makan riba, contohnya. Kemudian, ada orang lakukan makan. Maknanya peristiwa tu seperti itu. Lepas orang ni laku makan kan, lepas tu nanti baru dia dapat balasan. Jadi kita ni, akal kita ikut sequence, ikut aturannya begitu. Tetapi bukan pada hak Allah SWT, tuan-tuan puan-puan sekalian. Allah SWT dah tahu sebelum benda berlaku. Kan? Yang tak tahu ni kita. Jadi diceritakan perkara tersebut itu supaya kita lebih dapat kuat keyakinan kita. Inilah natijah apabila melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah SWT. Namun begitu banyak lagi peristiwa lain yang Nabi SAW tidak ceritakan, tidak khabarkan kepada kita. Kerana apa? Kerana kelemahan. Tidak mampunya akal kita, wilayah akal kita untuk menjangkaukan perkara-perkara tersebut. Kerana kalau kita tak mampu, nanti kita akan wa'iyazbillah semua. Na'udzubillah, mungkin ada manusia yang akan mendustakan apa yang dihabarkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Subhanallah. Cuba kita lihat tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau kita baca biasa-biasa, mungkin kita tak terfikir pun benda ni. Tapi kalau kita renung, kita fikir betul-betul, kenapa seperti itu? Nah, kan kita lihat ya. Baik. Kemudian, tajuk yang saya nak kata ni pada hari ini sebenarnya mengenai perintah solat. Kita tahu tuan-tuan puan-puan sekalian, ya, antara apa yang begitu istimewa yang Nabi SAW dapatkan adalah mengenai perintah solat. Kalau perintah fardu-fardu yang lain, Allah Subhanahu Wa Taala berikan melalui malaikat Jibril, melalui wahyu, kan? Perintah keluarkan zakat, puasa dan yang seumpama dengannya. Namun solat ni Allah SWT berikan langsung kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Kenapa ya begitu tuan-tuan puan-puan sekalian? Cuba kita fikirkan. Pertama tuan-tuan puan-puan sekalian, kita ambil satu gambaran yang lain. Ya. Kalau contoh, ada seorang ketua bila ingin berikan tugasan, ya, ataupun apa-apalah, ya, tugasan ataupun perintah dan seumpama dengannya, kadang-kadang dia berikan bagaimana? Dia kata dengan supervisor kamu cakap dengan pekerja-pekerja kamu. Contoh begitu. Ataupun mungkin beliau mengirimkan melalui email. Pada email semua dapat, semua baca, semua lakukan apa yang perlu dilakukan. Betul tak? Tapi kalau contoh, ketua tu panggil datang. Tak pakai email, tak pakai perantaraan. Kan? Tak pakai yang lain, maknanya jumpa secara langsung. Itu maksudnya apa tuan-tuan? Itu nak menunjukkan perkara itu adalah perkara yang penting boleh jadi. Nak katakan perkara-perkara itu adalah perkara yang istimewa, kan? Jadi itulah dia tuan-tuan puan-puan sekalian. Bila Allah SWT jemput Nabi SAW melalui peristiwa Isra' dan Mi'raj ini, ya, untuk diberikan perintah fardunya solat ini merupakan satu perkara yang sangat istimewa, sangat agung, banyak kebaikannya. Maksudnya Allah berikan satu yang istimewa kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW.
Ya, kerana apa? Kerana kesabaran Nabi SAW atas kemuliaan Nabi SAW, ya, atas kesabaran Nabi apabila Allahumma salli Muhammad, apabila tidak diterima, ya, oleh masyarakatnya pada ketika itu, umatnya ketika itu, ya, tapi Nabi tetap sabar, tuan-tuan puan-puan sekalian. Maka ini Allah hadiahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, perintah untuk melaksanakan solat. Subhanallah. Jadi sebab itu tuan-tuan puan-puan sekalian, solat ini sangat-sangat istimewa. Dia sebagai motor menggerakkan anggota badan kita untuk ringan melakukan perkara-perkara yang lain, tuan-tuan puan-puan sekalian. Dan satu yang sangat istimewa sekali diberikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Dan lebih istimewa tuan-tuan puan-puan sekalian, Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kita maklum, ya, sangat peka, sangat prihatin tentang umatnya. Nah, Allah SWT telah berikan kemuliaan kepada Nabi SAW dengan perintah solat tadi. Kan? Langsung bagaimana? Kalau ini hanya dapat kepada Nabi SAW sahaja, Nabi SAW sahaja yang mendapat hadiah tersebut. Tapi kerana prihatinnya Nabi SAW ini, pekanya Nabi SAW, kasihnya Nabi SAW kepada umatnya, maka diberikan perintah solat itu juga kepada umatnya. Maknanya apa? Solat ini mendekatkan diri kita kepada Allah. Kerana Nabi SAW sebelum ini memang berusaha mendekatkan dirinya kepada Allah. Allah berikan perintah solat menunjukkan sujud itu mendekatkan lagi diri kepada Allah SWT. Jadi kita sebagai umatnya, umat Nabi Muhammad SAW juga, yang ingin mendekatkan diri kita kepada Allah SWT, maka perlulah juga kita melaksanakan solat. Dan solat itu yang dibawakan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Kan? Boleh tak kita nampak, kita lihat. Ya, ini satu keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Baik. Kemudian, dalam cerita ni saya yakin tuan-tuan puan-puan pernah dengar bahawa asalnya solat ni 50 waktu. Betul tak? Asalnya 50 waktu. Okay, baik, kita cerita tentang asal 50 waktu. Kemudian Nabi SAW menerima perintah tersebut. Betul tak? Kemudian Nabi turun dan terjumpa dengan Nabi Musa AS. Nabi Musa AS berkata kepada Nabi Muhammad, pergilah kembali, mintalah keringanan. Kan? Lalu Nabi SAW mengikuti cadangan tersebut, bertemu dengan Allah SWT. Pertama dah terima belum? Dah terima kan? Lepas tu turun, jumpa Nabi Musa AS. Kemudian cadangannya untuk meminta keringanan. Minta keringanan berkali-kali, turun naik, hinggalah daripada 50 rakaat kepada 50 waktu, 50 waktu kepada 5 waktu sahaja. Jadi, apabila Nabi Musa AS meminta untuk minta keringanan, adakah Nabi Musa AS itu memandang rendah kepada umat Nabi Muhammad? Ataupun nak katakan kita ini lemah, tuan-tuan puan-puan sekalian? Kan? Itu soalannya, tuan-tuan. Kenapa? Kita kena faham, kenapa Nabi Musa AS mencadangkan demikian? Kerana, tuan-tuan, antara lain sebabnya, umat Nabi Musa AS, umat Bani Israel, mereka juga solat, tuan-tuan. Mereka juga solat. Dan solat mereka ni berbeza dengan solat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka ni solat satu hari 2 kali je. Satu hari solat 2 kali. Satu solat tu 2 rakaat sahaja. Satu solat 2 rakaat sahaja. Tapi, nak kata tuan-tuan puan-puan sekalian, adakah mereka mampu lakukan? Adakah mereka lakukan tak? Ramai yang tidak lakukan, ramai yang meninggalkan. Ya. Walaupun satu hari 2 waktu sahaja. Tapi, 2 waktu, 2 rakaat. Tapi, mereka juga tidak langsungkan. Jadi, bila Nabi Musa AS tu mengatakan demikian, bukan kerana memandang rendah, tetapi kerana sayangkan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Beliau telah berdakwah dan telah ada pengalaman dan dah melalui pengalaman tersebut di mana umatnya tidak mahu melakukan, maka dia tak nak perkara yang sama berlaku kepada umat Nabi Muhammad SAW. Kalau 2 waktu dah tak boleh lakukan, bagaimana dengan 50 waktu? Maka kita susah nak lakukan, tuan-tuan, puan-puan sekalian. Cuba kita bayangkan.
tapi diminta untuk ringankan, dicadangkan untuk meringankan. Kerana sayang kepada kita supaya mudah-mudahan umat Nabi Muhammad SAW dapat mampu laksanakan perintah tersebut dengan lebih baik. Sayangnya Nabi Musa AS kepada umat Nabi Muhammad SAW. Bukan pandang rendah, tapi kerana dah tahu tentang perkara tersebut melalui pengalamannya. Nah, bila 50 waktu pula jadi 5, maka pahala kita bagaimana tuan-tuan puan-puan sekalian? Adakah ikut 50 waktu ataupun 5 waktu? Ini satu yang menarik lagi tuan-tuan puan-puan sekalian. Baik, begini ya. Ada ulama mengatakan ganjarannya adalah seperti 50 waktu. Nah, bagaimana boleh jadi begitu pula? Begini tuan-tuan puan-puan sekalian. Ingat tak cerita tadi itu? Bila Nabi SAW mendapat perintah solat 50 waktu, Nabi menolak atau terima? Nabi SAW terus menerima. Terus menerima. Jadi bila terus menerima, maka di situ dah ada ganjarannya, tuan-tuan puan-puan. Belum laksanakan dah ada ganjarannya lagi, tuan-tuan puan-puan sekalian. Bila dilaksanakan, disempurnakan lagi 5 waktu tu, maka lengkaplah jadi 50 waktu, ganjaran seperti 50 waktu. Begini tuan-tuan puan sekalian ya. Saya beri contoh ya. Kita tahu syaitan dikeluarkan daripada syurga kerana apa? Kerana sombong, tidak mahu sujud kepada Nabi Adam. Nabi Adam, tuan-tuan puan-puan sekalian, juga dikeluarkan kan kerana apa? Kerana melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Sekarang ni begini. Kenapa syaitan itu ya terus dikeluarkan langsung dan tidak boleh masuk ke syurga kembali, sedangkan Nabi Adam AS diberi peluang untuk masuk ke syurga kembali kemudiannya nanti? Kenapa? Dua-dua melakukan pelanggaran. Syaitan lakukan pelanggaran, Nabi Adam juga melakukan pelanggaran. Tetapi kenapa berbeza? Bukan Allah tak adil, tuan-tuan puan-puan sekalian. Kerana apa? Kerana syaitan pertama kali Allah perintahkan untuk lakukan perkara tersebut, beliau langsung terus tak terima. Terus menolak kerana aku ni diciptakan daripada api. Ana khairun min, aku ni lebih baik daripadanya. Ya. Lebih baik daripada khalaqtani min nar, aku ni diciptai daripada api neraka, daripada api. Dia daripada tanah. Jadi Allah perintahkan, belum tak terima, terus tolak, reject. Tak terima langsung perintah Allah SWT. Tetapi Nabi Adam terima. Tapi pelanggaran tersebut berlaku kerana apa? Kerana kelemahannya, kelupaannya. Bukan dilakukan dalam keadaan terus tak dalam keadaan sengaja, tapi maknanya dalam kerana kelemahannya, kealpaannya, maka terlaku perkara tersebut. Ya. Terima tak perintah Allah? Terima. Tapi lepas tu terlupa. Jadi ada penerimaan. Syaitan terus menolak. Faham tak, nampak tak? Syaitan terus tolak, tak nak terima. Yang ditolak tu siapa? Perintah Allah, salah. Kan? Tapi Nabi Adam terima. Tapi dalam pelaksanaan mungkin ada kecuaian, ya, kelemahan, maka itu tidak mengapa. Satu lagi contoh, tuan-tuan puan-puan sekalian, Nabi Ibrahim AS. Tak kala dalam mimpinya, beliau bermimpi untuk menyembelih anaknya. Dan itu merupakan perintah Allah SWT kepadanya. Beliau terima tak? Beliau terima. Kan? Terima, anaknya habarkan cerita kepada anaknya, anak dia pun juga terima. Nabi Ismail AS. Ya. Tak kala nak sembelih, Allah SWT gantikan. Maknanya penerimaan itu penting. Jadi kita lihat di sini dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, Nabi diberikan 50 waktu, Nabi terima. Nabi tidak tolak, tuan-tuan. Nabi terima. Namun selepas itu dicadangkan oleh Nabi Musa AS itu supaya apa? Supaya minta keringanan. Bukan apa, tetapi kerana pengalamannya. Jadi dia memiliki keringanan hinggalah menjadi 5. Dan itu sebenarnya nak menunjukkan tuan-tuan puan-puan sekalian tentang rahmahnya Nabi Musa AS. Nabi Musa ni kira Nabi termasuk dalam golongan Nabi yang ulul azmi lah. Kesabarannya memang kuat. Kan? Jadi dia berpesan kepada Nabi Muhammad SAW akan perkara tersebut. Jadi kita umat Nabi Muhammad, ya, mendapat hadiah ini. Nabi bukan seorang dapat, kita juga dapat hadiah solat ini.
untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan 50 waktu ni tuan-tuan dan puan sekalian, sebenarnya begini ya. Lagi banyak kita laksanakan solat, lagi baiklah kepada kita. Maksudnya apa tuan-tuan dan puan sekalian? Bila Allah perintahkan kita solat, ya, kebaikannya itu bukan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makna kalau kita solat 100 waktu, Allah lebih kuat, Allah lebih tidak. Dia balik kepada siapa tuan-tuan? Dia balik kepada diri kita. Kan? Solat itu memberikan kebaikan kepada diri kita sebagai hamba Allah Taala. Kebaikan kita di dunia, lebih lagi di hari akhirat kelak. Kan? Tapi kalau kita tak mampu nak lakukan banyak, lakukan paling kurang 5. Kan? Paling kurang ni asas 5 lah, basic. Tapi kalau kita nak upgrade plan kita nak dapat kebaikan lebih, lakukan solat-solat sunat yang lain. Solat sunat rawatib, solat sunat apa? Solat sunat duha, solat sunat apa? Solat sunat istiharah, solat sunat taubat contohnya. Apa lagi? Solat qiyamul lail, kan? Tahajud dan seumpama dengannya. Witir. Ini semua adalah memperbanyakkan lagi. Jadi sebenarnya lagi banyak kita laksanakan solat, lagi baiklah untuk diri kita sendiri. Bukan kembali kepada Allah, tapi kembali kepada diri kita. Berbeza dengan bila kita berurusan dengan manusia. Kalau contoh kita kerja, lagi banyak kita kerja ni, baiknya kembali kepada siapa? Kepada majikan kita. Tapi bila solat bukan. Baliknya kepada diri kita. Kita memberikan kebaikan kepada diri kita, kita akan menjadi orang yang lebih hampir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. Jadi kita lihat tuan-tuan puan-puan sekalian, inilah antara kebaikan yang ada daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj ini. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, saya kira saya pun macam dah terlebih masa untuk yang kedua ni, dan seronok nak bercerita tentang dan banyak lagi perkara-perkara yang lain yang saya kira kalau kita dapat mendengarkan memang akan memberikan satu keluasan minda kita, kan, daripada kita hanya mendengar sahaja sekilas pandang, tapi kita bila merenung, kenapa jadinya begini? Kenapa jadinya begini dan seumpama dengannya. Yang mana ini merupakan satu peristiwa yang sangat-sangat agung. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, apa yang dapat kita pelajari daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj ni? Pertama, tuan-tuan dan puan sekalian, ingatlah ya tentang perintah solat. Solat. Jika kita benar ingin kebaikan untuk dunia dan akhirat kita, laksanakan solat. Jika kita sayang benar kepada keluarga kita, solatlah berjamaah bersama-sama. Jika kita benar sayangkan akhirat kita, kita ingin kebaikan, laksanakan solat. Bila kita laksanakan solat, tuan-tuan, puan-puan sekalian, kita bukan terus jadi baik. Itu merupakan langkah kita untuk menjadi baik, langkah kita untuk mendekatkan diri kita lagi kepada Allah SWT. Lama kelamaan bila kita solat, kita bukan terus ikhlas tuan-tuan. Mungkin ada sifat-sifat, ada kekurangan, kecacatannya. Tapi kita cuba perbaiki perlahan. Lama kelamaan kita akan menjadi orang yang lebih baik daripada sebelumnya. Jadi perlu laksanakan solat. Banyak tuan-tuan, puan-puan sekalian, cerita, khabar, kisah orang-orang yang tak pernah laksanakan solat, kemudian laksanakan solat, kehidupannya menjadi begitu baik, menjadi damai, hati menjadi tenang. Kembalilah kepada Allah, laksanakan solat sebagai satu permulaan. Jangan kita abaikan solat kita. Tanggungjawab kita sebagai hamba Allah. Ini merupakan hadiah yang Allah berikan kepada kita melalui Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang diberikan secara langsung. Makna itu menunjukkan satu keistimewaan yang ada sangat pada solat kita. Jangan kita bermalasan. Kemudian apa lagi iktibar dari peristiwa Isra' kan? Pertama, imanilah apa yang Allah SWT berikan kepada kita. Apa yang Allah sampaikan kepada kita, walaupun mungkin akal kita susah nak percaya ataupun ada keraguan, tapi yakinlah dengan janji-janji Allah SWT. Bila kita yakin, setengah kita dah dapat daripada perkara-perkara tersebut. Ketiga, apa lagi peristiwa dari peristiwa Isra' Mi'raj ni, apa yang kita boleh dapat? Kita dapat pelajari. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, itulah kasihnya Nabi kita, Nabi Muhammad SAW kepada kita. Nabi tidak hanya memikirkan tentang dirinya, tetapi juga kepada umatnya. Sehinggakan Allah SWT memberikan jalan cara untuk kita lebih dekat kepada Allah SWT dengan kita melaksanakan perintah solat. Ya. Dan apa lagi kita nak katakan lagi? Mungkin sebagai yang terakhir ini, peristiwa ini bukanlah peristiwa yang Nabi SAW lakukan sendiri, tapi peristiwa ini berlaku atas izin Allah. Subhanallazi asra
bi'abdihi lailan minal masjidil aqsa subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Maha suci Allah. Maknanya yang jadikan cerita ini, berlakunya perkara ini adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan? Nabi menjadi tetamu Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada perkara yang pelik kalau Allah SWT ingin lakukan. Allah Tuhan Maha Berkuasa, Allah yang menciptakan kita, Allah yang tahu apa keperluan kita. Dan antara keperluan kita itu adalah solat. Solat, solat, solat. Pelajarilah ilmu solat tuan-tuan, puan-puan sekalian, kerana ini sangat-sangat penting. Mungkin kita tak pernah buat revision tentang solat kita. Bila kali terakhir kita belajar tentang solat, mungkin waktu kita usia 6, 7 tahun, 8 tahun. Lepas tu kita tak simak sampai ke hari ini. Jadi mudah-mudahan pada musim seperti ini juga sama-sama dapat kita simakkan perintah ibadah solat kita. Mudah-mudahan ada peningkatan, tambah penghayatan, mudah-mudahan kita akan dapat lebih dekat kepada Allah SWT. Allahumma amin ya rabbal alamin. Saya kira daripada untuk kali ini yang baik pastinya semua itu diaturkan, disusun oleh Allah SWT. Minta maaf tuan-tuan, saya terlebih masa pada kesempatan ini. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan suratul As. Mudah-mudahan Allah SWT memberkati masa kita dan Allah berikan kepada kita kekuatan, kita, ahli keluarga kita semua untuk sama-sama laksanakan solat ini ikhlas kerana Allah SWT, dan kita akan menjadi lebih hampir dekat kepada Allah dan Allah redha kepada kita semua. Allahumma amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Baiklah, terima kasih tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kita jumpa lagi di kesempatan yang lain insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah